Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam video yang ketiga bagi topik metrik. Kali ini kita akan tengok bagaimana melakukan pendaraban satu metrik dengan satu metrik yang lain. Baik, proses pendaraban metrik dengan metrik tidak boleh kita lakukan sebagaimana pendaraban nombor biasa dengan nombor biasa. Kalau nombor biasa dengan nombor biasa kita boleh darab terus. Tetapi pendaraban metrik dengan metrik perlu dibuat pengesahan dulu. Boleh tak proses pendaraban tu berlaku? Baik, proses pendaraban tu cara kita nak tentukan boleh berlaku ataupun tidak, kaedahnya begini. Baik, katakanlah metrik A tertibnya ialah A kali B. Metrik B tertibnya ialah B kali C. Okay, jadi saya harap anda semua ingat apa yang dikatakan dengan tertib metrik dalam video yang sebelum ni. Baik, kita nak tentu sahkan adakah metrik A boleh darab dengan metrik B. Baik, kaedahnya begini. Kita susun metrik A tertibnya A kali B. Metrik B tertibnya ialah B kali C. Okey. Baik, setelah kita susun kedudukannya macam ni, kita perhatikan pertemuan di antara lajur metrik pertama dengan baris metrik yang kedua. Kalau sama, angkanya sama, bermakna proses pendaraban boleh dilakukan. Okey. Jadi, sekiranya kita melakukan proses pendaraban ini nanti, hasilnya ialah indikatornya di sini. Okey. A dan juga C ni. Hasilnya nanti ialah metrik dengan tertib A kali C. Hasil darab A dengan B ni nanti, metrik A darab metrik B ni, hasilnya ialah metrik dalam tertib A kali C. Baik, itu kaedah bagaimana kita nak menentukan sesuatu metrik boleh didarab ataupun tidak dengan metrik yang lagi satu. Baik, kita lihat contoh. Metrik C, A, B, C. Tertibnya, sebelum tu metrik D, D, E, F, G, H, I. Metrik C ni tertibnya ialah 1 kali 3. Metrik D pula tertibnya ialah 3 kali 2. 3 baris kali 2 lajur. Jadi kita nak tentu sahkan metrik C boleh tak darab dengan metrik D. Metrik C ni tadi tertibnya 1 kali 3. Metrik D pula tertibnya ialah 3 kali 2. Perhatikan pertemuan di antara lajur metrik yang pertama dengan baris metrik yang kedua. Sama, angkanya sama. Jadi bila sama, proses pendaraban boleh diteruskan, boleh dilakukan. Jadi hasilnya macam mana? Hasilnya ialah satu bentuk metrik dengan tertib 1 kali 2. Bagaimana contoh metrik 1 kali 2? Ni. Satu baris, 2 lajur. Proses pendaraban ni bagaimana prosesnya? Kita akan tengok dalam slide-slide selepas daripada ini. Bagaimana dengan ni pula? Metrik C, A, B, C yang tadi tertib 1 kali 3. Metrik D, D, E, F, G, H, I tertibnya 3 kali 2. Tadi kita tengok C kali D. Kali ni kita nak tengok D kali C. Boleh tak berlaku proses pendaraban? Kalau metrik D kita ada 3 kali 2. Metrik C kita ada tertib 1 kali 3. Kita perhatikan tak sama. Jadi bila tak sama, proses pendaraban tidak boleh berlaku. Jadi tidak semestinya C boleh darab dengan D, tidak semestinya D boleh darab dengan C. Ini yang uniknya metrik yang perlu kita pelajari. Baik. Seterusnya, macam manakah proses pendaraban metrik ini berlaku? Saya bagi satu contoh. Ini satu tertib metrik 2 kali 2. Ini satu tertib metrik 2 kali 2. Dah tentu boleh berlaku. Jadi hasilnya pun nanti ialah satu metrik dengan tertib 2 kali 2. Persoalannya, bagaimanakah proses pendaraban ini berlaku? Baik, idea mudahnya yang perlu kita faham, yang perlu kita tahu, setiap baris di metrik yang pertama
perlu didarab dengan setiap lajur di metrik yang kedua. Okey, bagaimana? 3, 0, 5, negatif 2 akan darab dengan 4, 6, negatif 1, 2. Baris pertama bagi metrik pertama ialah 3, 0. Okey? Lajur pertamanya ialah 4, negatif 1. So, proses pendaraban dia 3, 0 perlu darab dengan 4, negatif 1. Bagaimana proses pendaraban ini berlaku? So, 3 kali 4 tambah 0 kali negatif 1. Sebagaimana yang telah saya masukkan dalam kurungan. Okey? Selesai untuk baris yang pertama dengan lajur yang pertama. Tetapi kita kena darab juga baris yang pertama ni dengan lajur yang kedua. Okey, bagaimana hasilnya? Baris yang pertama dengan lajur yang kedua. Proses pendarabannya pun sama. 3 darab dengan 6 tambah 0 darab dengan 2. Okey. Begitu juga seterusnya. Kita dah selesaikan baris yang pertama. Kita tengok pula baris yang kedua. 5, negatif 2. Dia akan ulang pula darab dengan lajur pertama dan juga lajur yang kedua. Lajur yang pertama ialah 4, negatif 1. Jadi proses pendaraban ialah 5 kali 4 tambah negatif 2 darab negatif 1. Okey, seterusnya seterusnya baris yang kedua akan didarabkan juga dengan lajur yang kedua pada kedudukan ini. 5 kali negatif 6 darab negatif 1 kali 2. Okey, jadi hasil pendaraban dua metrik ini ialah 12, 18, 22, 26. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, ini metrik 2 kali 1. Ini ialah metrik 2. Ini metrik 2 kali 2. Manakala ini ialah metrik 2 kali 1. Maknanya hasil kita nanti ialah satu metrik 2 darab 1. Okey, bagaimana proses pendaraban ini berlaku? Okey, baris yang pertama 5, 1 darab dengan 4, 2. Okey, so 5 kali 4 tambah 1 kali 2. Okey, seterusnya negatif 3, 0 akan darab dengan 4, 2. Okey, so negatif 3 kali 4 tambah 0 darab 2. So kita permudahkan, hasil kita ialah 22 negatif 12. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Kali ini saya bawa satu bentuk penyelesaian, satu bentuk masalah yang melibatkan sebutan dan juga ungkapan algebra. Okey, kita lihat ya. 0, 5, 3, 2 darab 1, negatif 3, 4, 2 darab x 10, 11, y. Okey ya. Baris yang pertama. 0, 1, 0 darab 1 tambah 5 darab 4. Daripada mana ni? Okey, daripada mana ni? Okey, so daripada 0, 5 darab dengan 1, 4. Okey, yang ini 0 darab negatif 3 tambah 5 darab negatif 2. Okey, dari mana kita dapat persamaan ni? Okey, 0, 5 darab dengan negatif 3, 2. Okey, seterusnya 3, 1, 3 darab 1 tambah 2 kali 4. Okey, kita dapat daripada 3, 2 darab dengan 1, 4. Okey, seterusnya 3 darab negatif 3 tambah 2 darab 2. Okey, daripada baris yang kedua darab dengan lajur yang kedua. Okey, jadi yang ni kita permudahkan jadi 20, 10, 11 dan 5. Ini metrik sama yang kita belajar dalam video yang pertama. X 10, 11, Y. Jadi X sama dengan 20, Y sama dengan negatif 5. Okey. Baik, ini saya bawakan contoh-contoh soalan SPM. Ini adalah SPM tahun 2013, pendaraban metrik kertas 1. Baik, kita tengok proses dia. 8, 2 darab metrik X negatif 4 sama dengan metrik 1 kali 1, 40. Okey, bagaimana penyelesaian dia? Okey ya. 8 darab X tambah 2 darab negatif 4 sama dengan 40. So 8X
2 kali negatif 4, negatif 8 sama dengan 40. So 8x sama dengan 48. X sama dengan 48 per 6 per 8 ataupun 48 bahagi 8 sama dengan 6. Jadi jawapan kita ialah C. Okey. Baik, contoh yang kedua. 1 negatif 1 kosong darab dengan 5 1 negatif 2 kosong 3 4. Okey. Ini SPM tahun 2011. SPM tahun 2011. Bagaimana penyelesaian dia? Okey, metrik yang pertama ni 1 kali 3. Metrik yang kedua ni pula ialah 3 kali 2. Memang boleh darab. Tetapi hasilnya kita nak tengok nanti ialah satu bentuk metrik 1 kali 2. Hasilnya mesti 1 kali 2. Jadi kalau kita tengok pilihan jawapan ni, ada dua jenis metrik. Yang A dan B ni ialah metrik 1 kali 2. Manakala C dan D ialah metrik 2 kali 1. Jadi pilihan C dan juga pilihan D kita boleh abaikan. Okey, jadi kita punya pilihan jawapan telah dikurangkan hanya pada A dan juga B. Baik, bagaimana proses pendaraban ni? Baik ya, baris yang pertama, 1 negatif 1 kosong darab dengan lajur yang pertama. Jadi kita punya proses 1 kali 5 tambah negatif 1 kali negatif 2 tambah kosong kali 3. Hasil kita ialah 7. 7. Jadi pilihan B dah ada dah dalam kita punya pilihan jawapan sepatutnya. Jadi A ni boleh kita abaikan. Tapi untuk melengkapkan jalan kerja sebagai satu proses pembelajaran, kita tengok juga apakah unsur yang berikutnya. Jadi 1 negatif 1 kosong darab pula dengan lajur yang kedua. So 1 kali 1 tambah negatif 1 kali kosong tambah kosong darab 4. Jadi di sini kita punya jawapan ialah 1. Itulah pilihan jawapan kita ialah B. Okey, ini ialah contoh pendaraban metrik dengan metrik. Okey.